bab mentaati pemimpin dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Bab ini dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih ila akhir ayat. Surah Al-Azim. Ayat ini dimulakan dengan ayat Allah SWT daripada surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. Bagi kita orang lelaki ni, tiap-tiap minggu kita dengar ayat ni. Tiap-tiap minggu setiap kali kita pergi solat Jumaat, kita dengar ayat ni. Bahkan dah boleh hafal dah. Dah boleh hafal dah. Tiap-tiap minggu dengar. Tak pernah buka kitab pun, tak pernah buka Quran, tak pernah menghafal secara tengok kitab. Tapi dengar je Tok Imam baca tiap-tiap minggu, boleh hafal dah. Ayat yang sangat familiar dengan kita. Apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala seru, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, serta orang-orang yang memegang urusan para pimpinan di antara kalian. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai orang beriman, taat Allah, ati Allah, taat Allah. Wa atiur rasul, taat Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Timbul persoalan. Timbul persoalan, Ustaz, kenapa ati Allah wa atiur rasul? Dua kali ulang. Taat Allah, taat Rasul. Tapi dekat ulil amri tak ulang pun atiur. Dia tak ulang, dia tak sebut ati Allah wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum. Tak sebut. Dia terus dia, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi dibahas oleh para mufassirin. Dia tukang baca je. Kita tak bahas. Mufassirin yang bahas. Di kalangan ulama-ulama tafsir bahas. Mufassirin bahas, dijawab kenapa ulang ati Allah, ulang ati Rasul, sebab nak bagi tahu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Bila mana kita engkar Allah, bila mana kita engkar Rasul, rosak iman kita, rosak akidah Islam kita. Tapi kalau kita engkar pemimpin, belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Dia tak sampai tahap rosak iman. Dia tak sampai tahap rosak akidah. Tak sampai. Sebab tu ati Allah wa ati Rasul. Wajib taat Allah, wajib taat Rasul. Kita setiap hari kurang lebih, tak boleh kurang, mesti lebih, sekurang-kurangnya, bahkan lebih 9 kali kena bertasyahud, kena mengucap kalimat syahadah dalam solat kita. 9 kali. Pagi-pagi kita bangun solat subuh, ada 1 kali tahiyat. Dalam tahiyat itu ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dalam tahiyat akhir solat subuh. Kemudian kita solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Tiap-tiap solat ini ada lagi 2 kali tasyahud, tambah 8 kali. Kurang-kurang 9 kali kita kena tasyahud. Suruh ulang banyak kali. Kenapa ulama bahas? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala fardukan masuk dalam rukun qauli? Dia solat ini rukun dia secara umum 13. Tapi daripada 13 ini dia ada 3 pecahan. Yang pertama disebut sebagai rukun qalbi, yang kedua disebut sebagai rukun qauli, yang ketiga disebut sebagai rukun fi'li. Rukun qalbi itu rukun anggota hati, rukun dalam hati. Wajib untuk hadirkan niat dalam hati. Usalli fardhu maghribi, kena hadirkan dalam hati, kena sebut. Ulama bahas boleh, dua mazhab sebut boleh niat sebelum takbir. 2 mazhab lagi sebut boleh niat dalam takbir, niat dalam takbir. Waktu angkat Allahu Akbar, ketika itulah usalli fardhu subhi, bagi contoh. Kalau rasa-rasa tak yakin, boleh angkat takbir dan boleh hadirkan niat. Boleh baca niat dulu. Usalli fardhu maghribi salasa rakaatin imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Baru angkat takbir Allahu Akbar. Tak ada masalah. Itu rukun qalbi. Rukun yang kedua disebut sebagai rukun qauli. Dan salah satu rukun qauli ni apa? Selain daripada Al-Fatihah, wajib untuk baca tahiyat
akhir. Dalam tahiyat akhir tu ada apa? Ada selawat ke atas Nabi SAW. Sebelum selawat ada tasyahud. Pengakuan dulu. Kena mengaku dulu bahawa aku bersaksi bahawa tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. 9 kali kurang lebih. Okay. Dia tak boleh kurang, sekurang-kurangnya. Lebih mana-mana yang rajin buat solat qabliyah, buat solat sunat ba'diyah, buat solat duha, buat solat rawatib, buat solat awabin, buat solat apa lagi? Solat hajat, solat tahajud, macam-macam lah. Bahkan lebih lagi lah, lebih lagi. Diulang banyak kali dan ini akan antara faktor-faktor yang mendorong, faktor-faktor yang menguatkan iman kita. So ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah mutlak. Adapun ketaatan kepada pemimpin belum tentu. Bahkan pemimpin yang zalim, bahkan pemimpin yang bermaksiat, pemimpin yang mengarahkan perkara-perkara yang keji, mengarahkan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib untuk kita ingkari mereka. Kaedah dia la ta'ata lil mahluki ala ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk bila mana dia suruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ada pemimpin yang cakap tinggal solatlah hari ni, kita ada kerja ni. Contoh dia cakap, sesuka hati dia je suruh tinggal solat. Ketika itu wajib diingkari akan pemimpin tersebut. Ataupun bos masuk tempat kerja, bos, peraturan kita dekat sini kan, semua tak boleh pakai tudung, sebagai contoh untuk orang perempuan. Wajib kita ingkari. Ketika itu wajib untuk kita cari kerja lain. Sementara tu kerja lah, tapi kerja dengan i'tiqad aku mesti cari kerja lain. Aku mesti cari kerja lain. Okey. Fa in tanaza'tum, dalam kitab dia sampai minkum saja. Saya sambung sikit. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan kalau kamu bergaduh, Allah tahu. Confirm gaduh. Umat manusia ni confirm gaduh. Bahkan Jibril, malaikat tanya dululah. Bila mana Allah SWT sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa yang malaikat sebut? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima'. Apakah engkau akan jadikan satu makhluk yang akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah? Malaikat sebut tahu dah. Bila kata buat kerosakan, bila kata menumpahkan darah, confirm gaduh. Confirm gaduh. Mesti bergaduh lah. Jadi Allah Ta'ala bagi ubat. Dia yang datangkan penyakit, dia yang bagi ubat. Dia yang bagi ubat. Mudah-mudahan kita jumpa ubat COVID-19 ni. Hari ni kes meletup betul. 691. Sampai MPM keluar poster, lemas. Orang lemas, deep betul tengok poster ni. Orang lemas tengah-tengah. Tengok poster tu deep betul, terasa. Terasa deep betul. So sampailah mesej yang cakap suruh jaga diri. Balik semua cerita. Confirm gaduh. Manusia duduk atas muka bumi ni confirm gaduh. Jadi bila bergaduh apa nak buat? Fa in tanaza'tum fi syai'in, atas sesuatu perkara, farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kamu bergaduh, maka balik semula kepada Allah, maka balik semula kepada Rasul. Tak suruh cari pimpinan, tak suruh cari pemimpin. Bergaduh akan sesuatu, balik pada Allah, balik pada Rasul. Apa Allah cakap, apa Rasul cakap, taubat, bentang tekak sejadah, sujud kepada Allah SWT. Bila mana kita ada musibah, bila kita ada masalah, sujud kepada Allah SWT, cerita kepada Allah SWT. Itu kaedah yang Quran ajar. Itu kaedah yang Quran ajar untuk kita lepaskan masalah kita, untuk kita lepaskan musibah yang kita hadapi. Begitu juga kalau kita berjaya. Quran juga ajar bila berjaya kena sujud balik. Dianjurkan untuk buat sujud syukur. Anjurkan buat sujud syukur. Bahkan ketika mana Nabi SAW dapat menawan, dapat membuka kembali kota Mekah. Kota Mekah yang sangat Nabi cintai. Nabi sangat cinta akan kota Mekah sebab itu kota yang dia dilahirkan, tempat asal dia, kampung halaman dia. Memang dia sayang lah. Bahkan ketika mana peristiwa hijrah, Nabi SAW ketika mana keluar daripada Mekah bersama Abu Bakar, Abu Bakar cerita Nabi banyak kali toleh belakang. Nabi banyak kali berpaling ke belakang, mengenangkan beratnya hati nak tinggalkan Mekah pada ketika itu. Bahkan Abu Bakar cerita Nabi sebut, Mekah, aku sayang pada engkau Mekah. Kalaulah tak sebab aku dikeluarkan daripada engkau,
Nescaya aku tak akan keluar. Kalau tak sebab Quraisy Mekah ketika itu nak bunuh Nabi SAW, yang akhirnya Nabi suruh Ali yang tidur dekat tempat tidur Nabi SAW, tidur dekat rumah Nabi SAW, nescaya Nabi tak akan keluar. Nabi sebut, aku sayang pada kau Mekah. Jadi bila mana dia dapat balik semula ke Mekah, dia dapat balik semula ketika mana peristiwa Fathul Mekah, Nabi tunduk. Nabi masuk Mekah, dia naik atas unta, Nabi tunduk seolah-olah dia bersujud syukur Nabi SAW dapat balik semula ke Mekah. Bahkan Quran sebut, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Apa Quran aja? Quran aja suruh tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat. Di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Wastaghfir, dan istighfar, banyak-banyak istighfar. Bila mana dah menang, kita dah dapat nikmat, istighfar. Ulama bahas kenapa suruh istighfar, kenapa suruh tasbih, kenapa suruh puji Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Nombor satu, supaya nak lawan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati kita ni banyak tuan-tuan. Ada yang sebut namanya riak. Riak ni pandangan, ra'a, kan? Suka apa kejayaan kita dapat, suka orang nampak. Suka orang nampak. Sebab tu kalau orang menang dibuatkan podium, contoh orang lumba kereta, menang nombor 1, nombor 2, nombor 3 buat podium, naik nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nak suruh orang nampak. Tu riak. Habis kalau menang tak boleh naik. Boleh naik. Cerita dia bukan naik tak naik. Cerita dia jangan sampai awak tu riak. Dalam hati tu nak orang nampak awak. Yang kedua, ada penyakit disebut sebagai sum'ah. Dia tak nak orang nampak dia. Dia nak orang tahu je cerita dia. Masa dia naik tu, orang dia tak nak orang tengok pun. Tapi orang yang tak datang, dia cerita habis. Dia cerita. Ataupun dia suruh orang sampai, pergi cerita. Aku menang tu ni. Dia sum'ah, nak didengari. Ada pula penyakit yang namanya takbur. Takbur tak apa-apa lah. Takbur ini membesarkan diri. Mungkin dengan lidah dia sendiri. Sebab tu 3 panca indera kita ni kena jaga sungguh-sungguh. Mata, telinga, mulut, lidah. Bahkan bila 3 ni dah kunci pun, ada satu lagi penyakit yang namanya ujub. Ujub ni apa? Ujub ni dia tak nak orang pandang. Dia tak nak orang dengar. Dia pun tak sebut. Tapi dia bersedap-sedap dalam hati je. Aku menang ni, seronok aku. Aku menang ni sebab usaha aku. Dia bersedap-sedap dalam hati. Tak salah rasa seronok, tapi jangan sampai timbul penyakit hati. Jangan sampai timbul penyakit hati membuatkan kita leka terhadap kejayaan tersebut. Ni wujud. Sampai begitu sekali syaitan dia nak cocok kita. Banyak penyakit hati. Sebab tu Quran ajar suruh istighfar. Dan kadang-kadang kenapa Nabi SAW kalau suruh istighfar, tak pernah Nabi cakap istighfar sekali, tak pernah. Nabi anjurkan istighfar ratus-ratus kali. Bahkan ulama buat rotib suruh istighfar sampai 300 kali, sampai 1000 kali. Istighfar. Sebab apa ulama sebut? Boleh jadi istighfar yang pertama tu tadi belum tentu kita betul-betul ikhlas dalam nak menyatakan istighfar. Astagfirullah. Jadi istighfar yang kedua membantu ikhlaskan istighfar yang pertama. Istighfar yang ketiga bantu sucikan istighfar yang kedua. Tu banyak sampai basah lidah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikri. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami lidah yang basah untuk mengingati engkau. Itu kaedah. Okey. So bila mana dah bergaduh, balik semula pada Allah, balik semula pada Rasul. So kita terus pada hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Bermula hadis yang pertama, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Qala tuwadduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelak selepas saya akan ada perlakuan monopoli oleh para pemimpin ke atas harta dan perkara-perkara yang kalian pasti mengingkarinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Tuan ingin perintahkan kepada sesiapa dalam kalangan kami yang menghadapinya? Baginda menjawab,
kalian hendaklah menunaikan kewajipan yang dikenakan ke atas kalian kepada para pemerintah, dan pohonlah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Nabi cakap kita duduk akan datang, akan ada satu zaman. Zaman tu apa? Zaman kita lah. Zaman umat akhir zaman hari ni. Para nabi, para sahabat mungkin tak jumpa zaman ni, tapi kita hari ni kita nampak jelas. Bila Nabi cakap ada kumpulan pemimpin yang memonopoli harta, tak payah syarah panjang lah. Semua orang pun nampak, boleh nampak ni. Yang memonopoli apa? Jadi apa yang perlu buat? Apa yang perlu buat? Nabi sebut kalian hendaklah menunaikan kewajipan yang dikenakan ke atas kalian. Macam mana pun, apa hak kita kepada pimpinan, kita tetap kena buat. Apa antara haknya? Taat kepada pimpinan. Selagi mana yang dibuat itu adalah perkara-perkara maslahah, perkara-perkara kebaikan, kita kena buat, kita wajib buat. Adapun urusan mereka memonopoli ke, urusan mereka buatlah benda bukan-bukan, dosa itu mereka sendiri yang tanggung, dan pohonlah kepada Allah perkara yang menjadi hak kalian. Tambah sikit, kalau pemimpin tadi tak tunaikan hak kalian, minta kepada Allah. Pertama kena minta dulu. Kena minta dulu. Tapi bila tak dapat, maka pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Taala. Hadis yang kedua, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani. Nabi bersabda, sesiapa yang mentaati saya, maka dia telah mentaati Allah, dan siapa yang menderhakai saya, maka dia telah menderhakai Allah. Sesiapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaati saya, dan siapa yang menderhakai pemimpin, maka dia telah menderhakai saya. Jadi pemimpin ini pemimpin yang betul-betul buat kerja macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat kerja macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita kena taat pada dia. Bahkan kalau kita bermaksiat ataupun kita mengingkari dia, kita derhaka apa yang dia cakap, ketika itu kita sedang menderhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadis ni kan Khalid Al-Walid dengar. Ada satu kisah, Khalid Al-Walid ni dia panglima perang. Dia seorang genius perang. Khalid Al-Walid ini Allah SWT bagi dia satu karamah, yang mana semua perang yang dia pimpin, dia mesti menang. Tak ada satu pun peperangan yang dia pimpin tentera kalah. Hatta dia memerangi Nabi SAW. Ketika mana perang? Uhud. Ni Khalid Al-Walid punya karamah. Ketika mana perang Uhud tu, Nabi yang pimpin tu, tapi dia menang juga. Apatah lagi perang-perang yang dipimpin menghadapi kaum kufar, kaum musyrikin. Semua menang belaka. Kemudian ketika mana sampai era Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar turunkan jawatan dia. Khalid, kau turun. Tak jadi panglima dah, tak jadi general dah, turun sikit. Asal mungkin dia jadi general kan. Turun sikit, kau jadi kenal je, turun bawah, ataupun jadi major je, turun bawah satu. Lantik orang lain naik. Lantik orang lain naik. Ketika tu Umar turun. Bila Khalid turun, dapat arahan, bos cakap suruh turun. Turun jawatan bagi orang lain naik jadi general. Dia pun sami'na wa ata'na, dengar dan taat perintah Umar. Orang keliling apa lagi cocok lah. Cocok lah. Umar turun jawatan kau. Kau panglima perang, lawan balik lah. Ini sifat biasa manusia. Ramai lawan balik lah. Tapi apa yang dijawab oleh Khalid ketika jawab, sungguh aku berperang bukan kerana Umar. Jawab macam tu. Aku perang bukan kerana Umar. Aku perang uqatila li'a'la kalimatillah. Aku berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun, dan betul-betul dia dambakan oleh Khalid ini adalah syahid. Tapi di samping Allah SWT kurniakan karamah dia menang setiap
peperangan yang dibawa, yang dia pimpin. Tapi satu perkara yang Allah SWT tak kurnia kepada Khalid ini ialah syahid. Allah Ta'ala tak kurnia. Dia tetap mati atas katil. Sekalipun diceritakan berpuluh, tak ada satu inci pun di badan Khalid, kulit dan kata penuh dengan parut, semua parut. Semua dalam cerita dalam sahabat Khalid Nabi SAW, dalam kitab. Ketika mana hari mati tu, bila mana buka baju, sahabat-sahabat terkejut tengok badan Khalid. Penuh parut saja, penuh parut. Dah perang, mesti banyak parut lah, mesti banyak parut. Tak ada parut langsung. Okey, seterusnya hadis yang ketiga, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min sultan shibran mata maitatan jahiliyah. Nabi bersabda, sesiapa yang membenci suatu perkara pada pemimpinnya, maka dia hendaklah bersabar. Wajib untuk kita bersabar kalau ada benda yang tak patut dilakukan oleh pemimpin, daripada sekecil-kecil pemimpin sampai sebesar-besar pemimpin. Apa perlu buat? Sabar. Sabar. Jangan jatuhkan dia. Fa innahu man kharaja minas sultan, sesungguhnya siapa yang keluar daripada kekuasaan pemimpin dengan tidak mentaatinya, meskipun hanya sejengkal, maka dia akan mati dengan kematian jahiliah. Kenapa kepimpinan ini sangat tak boleh untuk kita jatuhkan? Kerana ia hanya akan menimbulkan kekacauan dan huru-hara. Akan makin banyak pertumpahan darah yang berlaku. Apa yang berlaku, Islam adalah agama selamat, agama kesejahteraan. Jadi menjatuhkan satu kepimpinan adalah perkara yang kita boleh cakap dibenci. Man kariha makruh min amirihi syai'an. Apa yang Nabi arahkan? Supaya bersabar. Bila mana ada peluang untuk naikkan pemimpin lain, naikkan pemimpin lain yang lebih baik. Yang lebih baik, bukannya yang semakin teruk. Bukan yang paling teruk. Tapi ceritanya kena sabar dalam menghadapi suasana tersebut, suasana itu. Minta pada Allah untuk Allah tunaikan hak kita. Kalau kita rasa kita terzalimi dan pemimpin tak tunaikan hak kita, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disebabkan kita makin tercetusnya kekacauan dan hiruk-pikuk yang tak berkesudahan. Boleh perang dunia dan sebagainya. Benda ini adalah perkara yang ditegah dalam Islam. Selanjutnya hadis yang keempat, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alayka sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrihika wa asratin alayka. Maksudnya Rasulullah bersabda, kamu hendaklah dengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan kamu sukar, ya inilah ketika mana kamu miskin, kamu senang, ya inilah kamu kaya, kamu suka, benci, dan ketika pemimpin melebihkan kepentingannya berbanding kamu. Okay? Menurut An-Nawawi, kepentingan yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah kepentingan bersifat keduniaan yang menjadi keutamaan para pemimpin dalam keadaan mereka mengabaikan hak rakyat dan tidak menyempurnakannya. Sampai tahap itu sekali, Imam Nawawi sebut, sekalipun pemimpin melebihkan kepentingan diri dia, maka kita tetap juga kena taat kepada pemimpin tersebut. Seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna fa'rid anhu thumma sa'alahu fa'rid anhu thumma sa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Salamah bin Yazid al-Ju'fi pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa pendapat tuan jika para pemimpin kami menuntut hak mereka? Ya inilah, dengar dan patuh pada mereka daripada kami, namun mereka tidak menunaikan hak kami kepada kami. Apa yang Tuhan perintahkan kepada? Lalu
mereka tidak menunaikan hak kami kepada kami, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, maka apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Lalu baginda berpaling daripadanya. Kemudian beliau mengajukan pertanyaan yang sama, baginda tetap berpaling daripadanya. Selepas itu beliau terus bertanya lagi, lantas Rasulullah SAW bersabda, dengar dan taatilah, sesungguhnya mereka menanggung dosa mereka sendiri dan kalian pula menanggung dosa kalian. Maksudnya Nabi SAW tegah kita daripada buat dosa. Mereka yang sedang buat dosa, mereka akan tanggung dosa dia. Tapi kita jangan tambah dosa. Kita isma'u wa ati'u, tanggungjawab sebagai rakyat, wajib untuk taat kepada pemimpin. Fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Mereka menanggung dosa mereka sendiri dan kalian pula menanggung dosa kalian sendiri. Jam ni dah betul Betul. Dah betul lah. Dah masuk Isyak. Okey. Satu lagi lah, last. Okey tak, ini ada yang panjang. Okey sikit ya. Nak cerita pada bab ini. Nabi SAW, hadis yang terakhir ni saya tak bacakan hadisnya. Nak cerita, dia ada cerita yang seronok ni. Okey, kita baca maksud saja. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, lalu kami berhenti di satu tempat. Ada di antara kami yang mendirikan khemahnya, ada juga yang memanah, dan ada yang berada di tunggangannya. Ini beristirahat. Tiba-tiba seseorang ditugaskan oleh Rasulullah melakukan seruan untuk solat. Lantas kami berkumpul berhampiran Rasulullah dan baginda bersabda, sesungguhnya tiada seorang Nabi pun sebelum saya melainkan wajib ke atasnya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan memperingati mereka dengan keburukan yang diketahuinya untuk mereka. Sesungguhnya umat kalian ini telah dijadikan kebaikannya daripada kerosakan agama pada generasi yang awal. Manakala generasi terakhir akan ditimpa bala dan hal-hal yang kamu mengingkarinya, fitnah yang datang lalu ia merosakkan hubungan sesama mereka. Apabila fitnah itu datang, seorang mukmin berkata, inilah penyebab kebinasaanku. Kemudian fitnah tersebut menghilang. Selepas itu fitnah itu datang lagi, lalu seorang mukmin berkata, inilah fitnah yang paling besar, inilah fitnah yang paling besar. Oleh itu, sesiapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka pastikanlah kematiannya tiba dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta melakukan sesuatu kepada orang lain di mana dia suka apabila ia dilakukan kepadanya. Sesiapa yang telah berbai'ah kepada seorang pemimpin lalu dia berjabat dengannya serta mentaatinya dengan sepenuh hati, maka dia hendaklah taat kepadanya semampu yang boleh. Sekiranya seseorang datang memeranginya, maka bunuhlah orang tersebut. Di sini jelas Nabi sebut perkara-perkara yang kita tak suka pada pemimpin tak berlaku pada zaman Nabi SAW, tak berlaku pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Sebab kebanyakan mereka suka akan pimpinan mereka. Nabi sebut perkara ini akan berlaku pada umat akhir zaman. Umat akhir zaman kita. Jadi apa yang kita kena buat? Pastikan mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, dan buatlah apa yang kita suka orang buat pada kita, maka benda tu yang kita buat pada orang. Kita suka orang hormat kita, kita suka orang muliakan kita, maka kerja kita muliakan orang, hormatkan orang, tak kira lah di mana sekalipun kedudukan dia. Apatah lagi kalau dia pemimpin, maka perlakukanlah mereka selayaknya bagi kedudukan mereka. Wallahu taala alam. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi dalam masih lagi dalam bab ini pada subtopik melantik penjawat di kalangan orang soleh, larangan meminta jawatan. Okey, dalam bab ini akan menyelesaikan cara yang Nabi ajar untuk selesaikan muskilah-muskilah yang kita jumpa dalam bab subtopik yang pertama tadi. Jadi baik, sebagai menutup majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita menandatangan berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan diberkati dan dimanfaatkan ilmu yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, kau manfaatkanlah apa yang kami pelajari. Ya Allah, kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, kau tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang banyak. Ya Allah, kau berilah kepada kami kefahaman yang luas. Ya Allah, faqihkan kami dalam agama. Ya Allah, faqihkan kami dalam urusan takwil agama. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan-Mu yang lurus, jalan yang menuju redha-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Sekian, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan satu maas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.